akan mendapat dosa. Ini disebut sebagai fardu kifayah. Umpamanya menguruskan jenazah, ada alhamdulillah kawan-kawan kita yang tolong uruskan jenazah, dia telah melaksanakan satu tuntutan fardu kifayah yang menyebabkan orang lain terlepas daripada hukuman atau terlepas daripada dosa kalau sekiranya semua tidak melaksanakannya. Yang kedua yang kita bincangkan tadi iaitu sunat kifayah, tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, kita bincang dalam mazhab Syafi'i, sunat kifayah ini bermaksud apabila, tuan-tuan, ibadah korban ini mahu dilaksanakan, maka dia dikira dalam bentuk keluarga ataupun isi rumah ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebab itu dalam hal ini, tuan-tuan, dibincangkan dalam kitab Mughni Muhtaj dan sebagainya, bagaimana kita nak mengira ataupun dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi berkata, Bismillahi, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah sembelihan daripada Muhammad SAW, wa ali Muhammad, dan juga keluarga Muhammad SAW, wa min ummati Muhammad, dan daripada umat Muhammad SAW secara keseluruhannya. Jadi nak gambarkan kepada kita, tuan-tuan, daripada sini para ulama memberikan ulasan yang panjang, semua kita rumuskan di sini. Sunat kifayah ini bermaksud, tuan-tuan, merujuk kepada setengah daripadanya menyebut tentang isi rumah, tuan-tuan. Maknanya dalam satu keluarga itu ada ayah, ada mak dan sebagainya, duduk dalam satu rumah. Maka kalau sekiranya sudah ada seorang yang melaksanakan ibadah korban, maka yang lain sudah terlepas. Maksudnya hukum makruh tidak melaksanakan korban kalau dia mampu, terlepas daripada hukum tersebut, tuan-tuan. Tetapi kalau ada orang lain dalam keluarga tersebut pun nak melaksanakan korban juga, walaupun dah ada seorang, itu lebih afdal. Baik. Yang kedua, pemahaman yang dibawa kepada kita dibincangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, yang mengatakan bahawa dia tidak kira daripada isi rumah, tapi kira daripada tanggungan. Macam saya umpamanya, saya tanggung anak-anak saya tanggung isteri saya tanggung ibu saya sebagai contohnya, ataupun ayah saya sebagai contohnya. Jadi semua tanggungan itu apabila saya laksanakan ibadah korban, maka terlepas ataupun telah terlaksanalah sunat kifayah dalam keluarga tersebut, tuan-tuan. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat baik untuk kita bincangkan. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dibicarakan oleh seorang yang bernama Atha bin Yasar, di mana Atha bin Yasar telah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari merupakan sahabat Nabi SAW yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, duduk di rumahnya, menjadi tetamunya selama lebih kurang, ada pandangan yang menyebut 6 bulan, ada yang menyebut 9 bulan. Sebegitu lama Nabi SAW menjadi tetamu Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah, pada waktu itu masing-masing cuba memegang tali unta Nabi SAW supaya Nabi menjadi tetamu dia. Hingga Nabi kata, biarkan unta ini kerana dia telah diperintahkan. Dia akan berjalan, dia akan berhenti di satu tempat yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka akhirnya unta Nabi SAW berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari memiliki keistimewaan yang besar, dan Abu Ayyub ini juga, tuan-tuan, telah dipersaudarakan dalam peristiwa ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Apabila dipersaudarakan muhajirin dan ansar, Abu Ayyub Al-Ansari telah disaudarakan dengan Mus'ab bin Umair, tuan-tuan. Siapa Mus'ab bin Umair? Iaitu duta pertama di dalam sejarah Islam
yang dihantar oleh Nabi daripada Mekah untuk mengajar orang-orang Madinah ataupun Yathrib, nama pada ketika itu tentang Islam. Maka Mus'ab bin Umair dihantar dan dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, kalau tuan-tuan tengok kisah dia tuan-tuan, bagaimana kisahnya dia melayani Nabi SAW dan bagaimana dia pergi berjuang di Konstantinopel, tuan. Untuk membuka kota Konstantinopel. Dulu namanya Konstantinopel. Kemudian ditukar namanya daripada Konstantinopel apabila berlakulah pembukaan kota itu oleh Muhammad Al-Fatih, maka ditukarkan kepada Islambol. Islambol maknanya Islam ialah Islam, Bol ialah bandaraya. Jadi bandaraya Islam. Kemudian ada orang tak boleh nak dengar sangat Islam ini, dia tukar kepada Istanbul. Datang pi Ramli is ketambola, tuan-tuan. Jadi nak gambarkan Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia daripada tuan-tuan, dan dia meninggal dunia dan dikebumikan berhampiran dengan kota Konstantinopel. Daripada Madinah pergi ke Istanbul untuk apa? Kerana melaksanakan perintah Nabi. Nabi pernah kata bahawa kota ini akan dibuka, yang membukanya ialah sebaik-baik tentera, sebaik-baik pimpinan ataupun general tentera, dan dia nak jadi orang yang salah seorang di antaranya. Dan dia arahkan kepada orang yang pada waktu itu untuk dikebumikan di berdekatan dengan kota itu, seolah-olah dia kata, aku nak dengar tapak-tapak kaki tentera Islam datang untuk membuka kota Konstantinopel. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari balik kepada korban ni, tuan-tuan. Pernah ditanya oleh Atha, dia kata, sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, aku telah bertanya Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dilaksanakan ibadah korban ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, meninggal dunia pada lebih kurang 15 Hijrah, tuan-tuan. Tapi ditanya selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang berkorban atau sembelih korban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katalah Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu. Maka adalah orang lelaki ataupun seseorang itu, dia sembelih seekor kambing untuk dia. Wa an ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'amun, mereka makan daripada daging tersebut dan mereka juga sedekahkan pada orang lain untuk dimakan. Jadi maksudnya pada zaman yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang diamalkan ialah seperti mana yang dibincangkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang disebut sebagai sunat kifayah tadi, tuan-tuan. Jadi hak dia begitu. Tapi kalau dalam keluarga tu ayahnya berkorban, maka yang lain sudah dikira melaksanakan sunat kifayah. Tapi kalau ayah berkorban, maknya juga nak berkorban, atuknya nak berkorban dalam satu keluarga, lebih afdal. Kita tak nak, tuan-tuan, macam mana? Kita tak nak dalam masyarakat kita di Malaysia ini, satu rumah tu tak ada seorang pun korban. Yang tu kita tak nak, tuan-tuan. Berartinya sunat kifayah tidak terlaksana bagi dia. Sebab apa, tuan-tuan rahmati Allah? Sunat kifayah ini terlaksana apabila seseorang itu, ataupun menjadi sunat kifayah apabila seseorang itu memiliki harta atau kemampuan wang lah, contohnya, yang melebihi perbelanjaan pada hari raya, bukan setahun, tuan-tuan, pada hari raya, iaitu pada hari raya yang ke-10 tadi, hari yang 10, hari 11, 12, 13, 4 hari ini. Ada lebihan wang yang cukup untuk membeli atau cukup untuk menyediakan sebahagian daripada korban ataupun seekor kambing untuk korban, maka sunat bagi dia, tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan rahmati Allah, kalaulah sebagai seorang, kita contohnya lah, kita ada lebih kurang RM1,500, kita jangkakan belanja pada hari raya ialah RM200, hari raya pertama, hari kedua sampai hari raya keempat RM200, so RM800. Kita ada lagi RM700.
boleh tak RM700 ni beli seekor kambing? Okey. Sebab yang lebih afdalnya tuan-tuan, kalau yang lebih afdal ialah kalau berbanding dengan lembu, kambing, unta, yang paling afdal ialah unta lah. Apabila dibandingkan antara satu bahagian, sama ada nak ambil satu ekor kambing atau sebahagian lembu, para ulama mengatakan lebih afdal seekor kambing. Sebab ada darah yang ditumpahkan atas nama dia, yang tu share 7 orang. Okay. Jadi dia nak beli seekor kambing boleh tak dengan RM700? Kalau di sini tuan-tuan memang tak boleh. Yang cukup umur lah maksudnya. Kalau kambing kecil tak boleh. Jadi dia okey, tak boleh. Jadi boleh tak dia ambil satu bahagian daripada bahagian lembu dengan RM700? Kalau boleh, mana sunat kifayah bagi dia tuan-tuan. Sunat bagi dia. Baik, jadi selesai. Ada umpama satu keluarga itu tuan-tuan ada RM1,500 juga. Tapi oleh kerana belanja dia besar tuan-tuan, ada keluarga ramai, dia belanja satu hari 300, maknanya ada RM1,200 yang dibelanjakan. Ada lebih lagi, lebih kurang RM300. Boleh tak beli seekor kambing? Confirm tak boleh. Nak ambil sebahagian? Boleh tak? Tak boleh. Maka tidak sunat bagi dia tuan-tuan. Tidak sunat bagi dia. Tapi tuan-tuan kena tengok pula, dalam bank ada berapa? Dalam bank ada 15,000. Bukan dikira yang ada pada tangan. Yang dalam bank itu juga sama juga. Jadi berartinya kita pergi bank, keluarkan sedikit untuk mencukupkan kita satu bahagian daripada korban. Supaya setiap rumah itu mesti ada bahagian korbannya tuan-tuan. Jadi itulah yang menjadi gesaan dan semangat yang ada di dalam ibadah korban yang kita laksanakan ini tuan-tuan. Jadi kalau lebih, alhamdulillah, lebih afdal, tak ada masalah apa-apa. Cuma kita nak tahap yang paling minimum yang perlu kita faham ialah satu keluarga sekurang-kurangnya mesti ada satu bahagian dalam ibadah korban, sekurang-kurangnya. Kalau satu keluarga itu ada 10 orang, 10 itu korban, alhamdulillah lebih afdal tuan-tuan, lebih afdal, tak ada masalah apa-apa. Jadi itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian berkaitan dengan hukum ibadah korban. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh tuan-tuan, orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi tuan-tuan, mengatakan bahawa, mazhab lain mengatakan bahawa ibadah korban ni tuan-tuan wajib. Sebab itu kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita kerja di pam minyak tuan-tuan, dia berusaha bersungguh-sungguh kumpul duit pasal nak laksanakan ibadah korban setahun sekali tuan-tuan. Yang kerja di pam minyak, tapi tokeh pam minyak tak korban pun. Ini masalah kita tuan-tuan. Saya ada pengalaman tuan-tuan pergi korban di Bangladesh, di Sri Lanka pun ada. Satu kisah, kami pergi ke Bangladesh tuan-tuan. Dah selesai itu kami berjalan di kawasan kampung tu, lalu di sebuah rumah yang uzur. Seorang pakcik tua, lebih kurang umurnya 80 tahun, tengok kami berjalan ni tuan-tuan, 3-4 orang dengan Ustaz Syauqi daripada UPM pun sama, kami ada waktu itu. Dia panggil kami untuk sedekahkan daging korban tuan-tuan. Mana dia berkorban? Lebih kurang dia bagi 3 ketul seorang tuan-tuan. Taklah besar gini sikit, 3 ketul seorang. Kalau dia tak bagi pun kita tak berasa hati dah tuan-tuan. Dia bagi 3, kami ada 3 orang. Jadi kita nak meraihkan dia memberi ni tuan-tuan, masya-Allah kan. Kita pun tak apalah, kita pun tanya kat mana rumah dia, sembanglah sikit tuan-tuan. Dia kata rumah dia di sini, sebelah tu rumah dia tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia tuan-tuan? Rumah dia macam mana? Rumah dia berbuat daripada tanah. Kiri kanan semua tanah tuan-tuan. Atap, kita panggil atap apa namanya, macam kita macam atap rumbia gitulah, macam orang dulu tuan-tuan. Jadi kita kata subhanallah kan. Kita kata boleh tak kita sembang-sembang, dia kata boleh tak kau singgah rumah aku. Dia nak meraihkan tetamu. Kata boleh lah, singgah rumah dia tuan-tuan. Masuk rumah dia tuan-tuan, dia ada parking atau kita panggil apa macam gerai, orang Terengganu panggil gerai tuan-tuan, tempat orang duduk. Yang lain ada ada dapur sikit, ada mangkuk-mangkuk dan sebagainya. Lantainya adalah tanah. Kami disuruh duduk di parking, dia buat teh tuan-tuan. Kita minum teh lah, tak ada masalah apa-apa. Ya Allah tuan-tuan, orang macam ni pun tuan-tuan, semangat berkorban dia tinggi tuan-tuan. Ya, bila kita tengok tu kita rasa ya Allah, rasa tersentuh dengan semangat yang ada pada dia tuan-tuan.
rasa tersentuh. Kita sembang-sembang dengan dia, habis dah semua tuan-tuan, kita jadikan sebagai satu tauladan yang baik tuan-tuan. Kita pun keluar daripada rumah dia, pusing ke belakang. Di belakang rumah dia tuan-tuan penuh dengan tahi lembu punya tuan-tuan. Tahi lembu tu dia tampal pada dinding rumah dia tuan-tuan. Kita berkata, pasal apa ni? Rupanya tahi lembu tu dijadikan bahan bakar, ditampal tuan-tuan, bila dah kering dia akan jatuh. Jatuh dia akan ambil buat bakar, buat bahan bakar, buat teh tadi tuan-tuan. Patut sedap teh dia. Jadi nak gambarkan semangat itu tuan-tuan. Tapi orang kita tak semangat begitu. Bila kita lihat dalam ibadah yang kita lakukan setengah-setengah tempat, bukan di tempat tuan-tuan. Setengahnya bila ada peserta korban datang untuk sembelih dan sebagainya tuan-tuan. Peserta korban kata, okey, batang pinang saya punya tahu. Ini bukan korban tuan-tuan. Ini bukan korban. Korban ialah maksudnya yang lebih afdal. Dalam mazhab Syafi'i betul. Al-Imam Syafi'i membuat pembahagian 2 kali tuan-tuan. Kali pertama Al-Imam Syafi'i sebelum sampai ke Mesir dalam qaul qadim dipanggil, iaitu ijtihad Imam Syafi'i di awal, peringkat awal, Imam Syafi'i kata daging korban cara pembahagiannya 2 saja. Satu untuk orang peserta atau orang yang korban tadi, yang kedua untuk fakir miskin. 2 saja. Bila Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, meneliti balik hadis-hadis dan juga sumber-sumber daripada Quran, maka Imam Syafi'i membuat kesimpulan, iaitu 1/3 kepada orang yang menyertai korban daripada daging tersebut, 1/3 kepada fakir miskin, dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada siapa-siapa saja tuan-tuan. Jadi 1/3. Walau bagaimanapun, nota di bawah tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, kalaulah peserta itu mengambil sedikit sahaja, 1 kilo ke 2 kilo, yang lain disedekahkan semua sekali, lebih afdal. Bukan maksudnya cuma 1/3 itu dirumuskan oleh Al-Imam Syafi'i supaya apa? Supaya orang yang menyertai korban ni jangan ambil banyak sangat untuk dia. Korban ni bukan untuk dia, korban ni untuk orang lain, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, la yanalallah luhumuha. Tidak sampai kepada Allah itu daging dan juga darah. Tapi yang sampai at-taqwa, ketakwaan dalam ni tuan-tuan. Yang kita gunakan sedikit rezeki yang Allah bagi, sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi kepada kita, untuk kita meraihkan dan juga kita berkongsi dengan saudara-saudara kita. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, yang wajib dalam ibadah korban, pengagihan daging korban, yang bahagian fakir miskin wajib ada. Dalam mazhab Syafi'i wajib ada. Walaupun sedikit. Berapa sedikit, kadar sedikit itu? Kadar sedikit lah, lebih kurang 1 kilo dah memadai. Mana kalau tuan-tuan sembelih kambing di rumah tuan-tuan, kena ada bahagian fakir miskin. Ambil 1 kilo, 2 kilo, bagi pada fakir miskin, selesai masalah. Tapi yang paling bagus, tuan-tuan ambil 1 kilo, 2 kilo, yang lain beri pada orang lain. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Dan tidak boleh diberikan kepada fakir miskin yang bahagian mereka ini tuan-tuan, tidak boleh. Kalau makna tuan-tuan buat gulai semua sekali bagi pada fakir miskin, tak boleh. Dia kena bagi yang mentah tuan-tuan. Sebab pemberian kepada fakir miskin dalam bentuk fakir miskin itu namanya at-tamlik. Tamlik maknanya memiliki tuan-tuan. Maknanya dia memiliki daging tu. Kalau kita bagi gulai, dia tak boleh buat apa-apa dah, yang boleh dia makan je lah. Yang memiliki ni bermaksud daging tu kalau banyak, kalau dia nak pergi jual, boleh bagi dia, tak ada masalah tuan-tuan. Dia boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh jual orang yang menyertai peserta korban. Bagi daging itu sampai kepada fakir miskin. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang nak bagi 10 kilo tuan-tuan. Dia nak makan gaut. Jadi apa dia buat? Dia buka meja kat depan, siapa nak beli daging. Boleh, tak ada masalah. Itu hak dia. Sebab dia nanti nak ada keperluan-keperluan lain kepada dia tuan-tuan. Tetapi kalau diberi kepada jiran kita bukan fakir miskin, dia tidak boleh menjualnya tuan-tuan. Haram bagi dia jual. Sebab hadiah kepada orang jiran kita itu bukan asal dasar tamlik.
Kalau dia tak nak, dia boleh bagi pada orang lain. Jual tak boleh. Jadi kita nanti tuan-tuan rahmati Allah yang membuat pembahagian di sini, alhamdulillah lah, tak ada masalah apa-apa. Yang kita dapat daging kat rumah tu tuan-tuan. Yang kita dapat daging kat rumah, apa dia? Sebagai contohnya, ada orang hantar ni, surau sana hantar, surau sini hantar daging kat rumah. Kita pun dapat daging tu tuan-tuan. Kita pun termenung. Daging aku dapat ini dalam 3 kategori. Adakah aku peserta? Bukan. Adakah aku fakir miskin? Bukan. Jadi masuknya dapat ni kerana hadiah. Jadi hadiah. Kita boleh dapat itu kerana hadiah. Jadi hadiah ni tuan-tuan, kita tak boleh masak tu semua sekali, esok buka gerai pagi-pagi untuk nasi kerabu. Nasi kerabu daging apa? Daging bakar. Tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh menjual balik. Kalau tuan-tuan nak makan untuk keluarga, silakan, tak ada masalah apa-apa. Jadi kita kena faham. Kalau kita di kalangan fakir miskin, kita nak jual balik semula, tak ada masalah apa-apa. Sama juga kalau kita ialah peserta, kita tak boleh menjualnya tuan-tuan. Itu antara perkara pertama yang perlu kita berikan perhatian. Yang keduanya tuan-tuan, yang rahmati Allah, banyak berlaku, saya percaya perkara yang perlu kita berikan perhatian ialah tidak boleh mana-mana daripada anggota korban ataupun anggota haiwan korban itu yang mana digunakan untuk upah. Tak boleh tuan-tuan. Tidak ada mana-mana anggota haiwan korban itu yang boleh dibuat upah. Yang banyak berlaku di kampung dulu lah tuan-tuan. Kalau ada orang datang sembelih, dia sembelih lembu korban, dia tunggu sekejap, sebab apa? Dia nak buat balik kepala. Bila dia nak ambil kepala, dia akan sembelih lembu tu, dia tak sembelih atas, dia sembelih bawah sikit tuan-tuan, supaya dapat banyak sikit tengkuk lembu tu. Pasal apa? Itulah dia bagi. Jadi masyarakat menganggap, ataupun dia sendiri menganggap itu upah. Saya yang sembelih, saya boleh ambil lah. Bila upah aja tuan-tuan, hukumnya haram. Kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Kulit pun tak boleh jual tuan-tuan. Ataupun dalam hadis yang lain yang berceritakan tentang bagian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menyembelih korban bagi pihak Rasulullah. Sayyidina Ali menguruskannya dengan mengambil beberapa orang untuk tolong dia. Maka Sayyidina Ali tak kala nak memberikan upah kepada orang yang tolong dia ni, dia ambil harta daripada duit dia untuk memberikan upah kepada yang menolong dia. Jadi tuan-tuan, tidak ada penyembelih yang boleh mengambil upah daripada daging korban itu tuan-tuan. Tidak ada orang yang menolong. Orang yang menolong datang tolong. Pasal apa? Dia dapat daging korban. Itu upah lah namanya tuan-tuan. Dia kata tak upah orang sedekah. Ya, tapi anda pergi dengan niat, anda buat kerja, anda dapat tu. Upah lah tu sebenarnya. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, apa-apa sahaja, sama ada bulu ke, hatta apa pun perut ke, tidak boleh dijadikan upah. Ini bukan bererti orang yang buat kerja melapah dan sebagainya tak boleh menerima upah. Tak. Orang yang buat kerja, dia boleh menerima upah. Ataupun orang yang menyembelih tadi, dia boleh terima upah, tak ada masalah apa-apa. Tapi bukan daripada haiwan korban itu. Contohnya kita masjid ni, contohnya okey, siapa yang sembelih, kita bagi upah dia 1 iPad. Kita boleh tanya, iPad tu daripada lembu ke? Tak, okey lah, tak ada masalah apa-apa. Jadi maknanya tidak boleh daripada anggota korban. Apa yang banyak berlaku tuan-tuan, kita kena beri perhatian sedikit. Ialah apabila kita lakukan ibadah sembelih dan kita dah bagi dah 1 plastik 2 kilo. Kita nak bagi ni, bagi pada ahli Korea kan, orang sekitar kita dan sebagainya, ada fakir miskin dan sebagainya, kita bagi. Tapi orang yang tukang lapah dapat 2 plastik. Kita bertanya, kenapa saya tukang tengok dapat 1 plastik, abang kita tukang lapah dia dapat 2 plastik? Orang akan jawab, kau tak kerja. Upahlah tuan-tuan. Walaupun kita tak kata saya menerima upah, tapi pada hakikatnya ianya adalah upah.
Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, ini perlu diberikan perhatian yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Kalau datang abang-abang kita nak tolong lapar dan sebagainya, jangan harapkan apa-apa. Kita harapkan apa yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada kita. Kalau ada dibahagikan sama rata kepada orang lain, ya biarlah, tak ada masalah apa-apa. Tapi jangan menganggap, saya, mana bagi saya satu plastik je, kena dua lah. Sebab saya buat kerja daripada pagi tadi. Inilah masalahnya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berlaku kekeliruan dalam perkara yang berkait dengan ibadah korban. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam masa yang ada ini ialah kepada peserta korban. Bila saya tanya beberapa kali, saya pergi ke surau-surau masjid, saya kata, "Haji masuk korban, masuk. Haji bayar berapa?" Dia kata 700 Ustaz. Ada yang 750, ada yang 800. Oh okey. Haji beli ke bahagian tu? Ke Haji buat apa? Saya beli ke bahagian tu Ustaz? Berapa Haji beli? RM800 satu bahagian. Tuan. Maknanya orang yang menyertai korban tu, dia kata dia beli bahagian tu. Tuan-tuan, dalam hukum muamalat jual beli, tidak sah jual beli benda yang tidak ada. Tak sah tuan-tuan. Mesti benda tu ada, baru boleh dijual beli. Kalau peserta korban tadi beli daripada jawatan kuasa, kita tanya jawatan kuasa, mana lembu? Lembu tak beli lagi. Jadi berartinya, orang ni telah membeli satu benda yang tidak ada, maka perpindahan wang RM800, RM700 itu tidak sah pada syarak. Perpindahan wang itu tidak sah pada syarak. Sebab dia beli satu benda yang tak boleh dibeli, atau tidak sah hukum pembelian tersebut, tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian, habis nak buat macam mana? Jalan yang terbaik ialah tuan-tuan, macam orang dululah, pergi beli lembu, bawa balik lembu, tak ada masalah apa. Itu terbaiklah. Kita ada duit, kita pergi beli terus. Okey. Tapi sekarang ni payah pasal kita nak pergi, kita nak kerja dan sebagainya. Maka apa yang kita buat ialah kita mewakilkan kepada jawatan kuasa yang tertentu untuk melaksanakan ibadah kita. Kita wakilkan, okey, saya wakilkan kepada Haji, kepada jawatan kuasa ini untuk melaksanakan ibadah korban saya satu bahagian dengan bayaran RM800. Kita tak beli, kita wakil pada dia. Jadi wakil, orang jawatan kuasa yang menerima wakil tadi, dia bertanggungjawab seperti mana orang yang memberi wakil. Macam kita akad nikah lah tuan-tuan. Kan orang Melayu kita akad nikah, kalau tergagap-gagap dia buat macam mana? Kena mandi kan? Mandi sampai 10 kali dan sebagainya. Tuan-tuan, akad nikah boleh wakil, tak ada masalah. Wakil, tuan-tuan tak boleh nak sebut gagap dan sebagainya. Wakilkan kepada saya akad nikah. Saya tak akad nikah, saya terima nikah bagi pihak orang tu. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau akad nikah pun boleh wakil, ini nak sembelih korban tak boleh wakil ke? Jadi kita wakilkan kepada jawatan kuasa. Jawatan kuasa dapat mandat daripada peserta, dia ambil duit tadi, dia yang pergi beli. Jual beli berlaku ada antara orang yang diwakilkan dengan penjual lembu tadi, tuan-tuan. Itu berlaku jual beli. Ada tak lembu? Ada lembu tu. Okey. Jadi kita katakanlah satu bahagian 700, kalau 7 bahagian 4,900. 7 4,900. Baik. Kita beli lembu ada 4,900, kita tawar dapat 4,500. Ada 400 balance, tuan-tuan. 400 balance kita pun apa semua sekali, kita apa namanya, tukang jaga, ada kos lain lah, kos kenderaan, kos jaga dan sebagainya, habislah 200. Jadi semua sekali 4,700. Ada 200 lagi. Dah habis semua, berlaku semua sekali penyembelihan. Katalah 5 ekor kita sembelih, setiap ekor tu ada lebih 500. 200 dan 5 ada 1,000. Apa kita buat dengan duit 1,000? Ini adalah amanah kepada orang yang melaksanakan, menerima wakil melaksanakan, atau jawatan kuasa yang menerima wakil melaksanakan ibadah korban. Dia ambil duit itu masuk tabung. Ada tak peserta mewakilkan dia menguruskan wang yang lebih? Tak ada kan? Dia tak diberi mandat, dia hanya diberi mandat dengan wang yang ada untuk menyelesaikan ibadah korban. Jadi bila dia letak tadi tuan-tuan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab saya tak bagi mandat. Tadi saya bagi mandat tuan-tuan, jawab nikah bagi pihak saya. Tiba-tiba malam pengantin atau malam pertama tuan-tuan nak masuk dalam bilik pengantin. Mana boleh? Saya wakil untuk jawab nikah je, bukan wakil masuk ke dalam.
Jadi saya wakilkan atau peserta wakilkan untuk melaksanakan ibadah korban saja. Yang lain duit lebih dia tak wakil apa-apa. Sebab itu biasanya di hujung kita kata, kalau ada lebihan daripada wang ini, maka saya iktibar ma saya kun, saya akan sedekahkan ke tabung A, tabung B, ke tabung C terpulang. Jadi tak payah bagi balik lah. Sebab kita bagi mandat dua. Satu, melaksanakan ibadah korban. Yang kedua, kalau ada lebih daripada ini, saya masukkan, saya setuju untuk dimasukkan dalam tabung tu. Maka selesailah tuan-tuan. Kalau tak, nanti ia menimbulkan masalah yang besar. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, yang banyak kekeliruan ialah orang yang terima wakil ni tuan-tuan, dia boleh wakil dengan upah. Dia ada al-wakalah bil ujrah dengan wakalah bidunil ujrah. Terima wakil dengan upah. Jawatan kuasa masjid biasanya dia tak terima upah lah. Dia tak ada upah bagi dia tuan-tuan. Dia buat laksana je. Tapi ada individu atau syarikat, dia buat ibadah korban, ada upah. Sebab dia nak untung. Bila ada upah tuan-tuan, dia kena isytihar berapa upah. Kalau dia tak isytihar berapa upah, itu penipuan namanya tuan-tuan. Satu bahagian dia charge RM500, satu bahagian lembu RM500. Kita kata berapa upahnya? Kita kata tak ada upah. Macam mana dia tak ada upah tuan-tuan? Dia nak naik taksi kapal terbang, dia nak pergi cari lembu, dia nak tu macam mana? Dia nak buat upah orang lain pergi cari lembu dan sebagainya. Maka ada upah. Bila ada upah, dia kena declare upah pada peserta. Upah saya katalah 100. Tuan-tuan bagi 500, 100 ini kira upah saya. Okey, selesai. Tapi masalahnya bila tak declare, menyebabkan 500 yang kita bagi, upahnya tuan-tuan, dia akan ambil maksimum, lembu dia akan ambil minimum. Dia ambil upah 300, beli lembu 200. Kalau dia nak buat begitu boleh, tapi dia kena maklumkan kepada kita peserta ni, dia kata, tuan bagi 500, 300 ni upah saya, 200 ni untuk saya beli lembu. Tuan-tuan setuju? Setuju je lah, tak ada masalah, sah. Tapi masalahnya, kalau begitu tuan-tuan nak ikut tak? Nak masuk tak? Hui, mana teruk, saya bagi 500, 300 ambil dia, 200 beli lembu. Jadi akhirnya apa yang dibuat oleh syarikat-syarikat, tuan-tuan minta maaf, dia silentkan upah. Bila silentkan upah tuan-tuan, masalah. Sebab tuan-tuan bila masuk kerja, mesti ada gaji. Berapa gaji telah ada disepakati. Boleh tak kita kurangkan? Tak boleh. Jadi oleh demikian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara itu juga perlu diberikan. Apa yang berlaku tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Katalah kita buat collection 500 satu bahagian. 7 3,500. Jadi saya sebagai peniaga untuk melaksanakan ibadah korban boleh. Peniaga boleh, tak ada masalah. Apa saya buat? Oleh kerana saya tak declare upah, saya ambil 1,000 bagi saya dulu. Upah bagi saya 1,000. Ada 2,500. Saya hantar ke satu, Kemboja ke Vietnam ke dan sebagainya, hantar ke sana. Sampai di sana, tuan-tuan, penghulu kampung tu, dia kata dia nak bahagian dia juga, susah payah dia. Dia cabut 500. Jadi 2,500, tinggal 2,000. Sampai ke ketua kampung kata, saya susah juga nak kumpul orang. Cabut lagi 500. Jadi 1,500. Beli lembu, 1,500. Jadi tuan-tuan, inilah masalah. Sebab itu, kalau dia kata, okey, upah saya 1,000. Bila upah saya 1,000 tuan-tuan, orang di sana tak boleh kurangkan dah. Kalau apa berlaku di sana, penghulu nak bahagian dia, bahkan susah payah dia dan sebagainya, kena cabut daripada 1,000 yang telah dia declare sebagai upah tadi tuan-tuan. Barulah betul. Jadi saya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat tentang perkara ini, dan bukan tujuannya untuk menakut-nakutkan tuan-tuan, tidak, tetapi di dalam melakukan ibadah ni tuan-tuan, ibadah korban ialah korban, tetapi untuk menyempurnakan korban itu, dia ada hal yang berkait dengan muamalat, dia ada hal yang berkait dengan apa namanya penyembelihan, dia ada berkait dengan asnaf dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang hasrat yang tersirat di dalam ibadah korban yang kita laksanakan ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam masa yang masih ada lagi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita akan cari jalan, cari ruang dan juga cari kesempatan untuk menjadi sekurang-kurangnya satu keluarga menyembelih korban pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah korban yang kita laksanakan pada tahun ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki yang Allah taala kurniakan kepada kita dan kita gunakan sebagai membeli korban atau menyediakan korban
untuk ibadah tersebut tuan-tuan, mudah-mudahan diberkati, diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itu merupakan perkara yang disebut sebagai al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Mudah-mudahan kebaikan itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam peringatan pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan kita doakan moga-moga ibadah dan juga korban yang kita laksanakan ini mudah-mudahan disenaraikan Allah sebagai ibadah yang makbul, ibadah yang diberikan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran di akhirat nanti insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Masjid UPM yang pertama, dimaklumkan solat Hari Raya Aidil Adha di Masjid UPM akan dilaksanakan pada hari Ahad jam 8.30 pagi. Para jemaah digalakkan untuk hadir lebih awal untuk bertakbir bersama-sama. Pengumuman kedua, Masjid UPM akan mengadakan aktiviti korban sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 2022. Oleh itu, dijemput semua bersama-sama hadir bagi memeriahkan aktiviti korban pada tahun ini. Pelaksanaan aktiviti korban Masjid UPM adalah pada 10 Julai 2022, iaitu pada hari Ahad. Bermula 9.30 pagi bertempat di sebelah kiri perkarangan Masjid UPM. Ulang suara. Pengumuman pertama, dimaklumkan solat Hari Raya Aidil Adha di Masjid UPM akan dilaksanakan pada hari Ahad jam 8.30 pagi. Para jemaah digalakkan untuk hadir lebih awal untuk bertakbir bersama-sama. Pengumuman kedua, Masjid UPM akan mengadakan aktiviti korban sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 2022. Oleh itu, dijemput semua bersama-sama hadir bagi memeriahkan aktiviti korban pada tahun ini. Pelaksanaan aktiviti korban Masjid UPM adalah pada 10 Julai 2022. Bertempat di sebelah kiri perkarangan masjid. Sekian, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Haji itu Arafah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Berwukuf pada hari Arafah adalah rukun haji yang mesti ditunaikan. Hadis daripada Abdul Rahman bin Ya'mar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari Arafah pada 9 Zulhijjah setiap tahun merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat dan barakah, diperkenankan segala doa. Oleh itu mereka yang berada di sana disunatkan untuk memperbanyakkan zikir seperti tahmid, tasbih, tahlil dan membaca Quran, beristighfar serta berdoa dengan penuh rasa pengabdian dan keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, wukuf di padang Arafah mengandungi berbagai-bagai hikmah, antaranya ialah: yang pertama, menghayati persaudaraan seagama. Kedatangan para jemaah ke padang Arafah dengan pakaian ihram serba putih bukan sahaja melambangkan kebersihan jiwa, tetapi menunjukkan persaudaraan sejati umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Lebih-lebih lagi manusia adalah keturunan yang sama, iaitu dari Adam alaihi salam dan Hawa, asal permulaan manusia di muka bumi ini. Oleh itu betapa perlunya manusia menjalin hubungan baik dengan saudara mara mereka. Yang kedua, menyedari pentingnya perpaduan. Perhimpunan di Padang Arafah merupakan perhimpunan tahunan terbesar umat Islam di muka bumi ini. Mereka berjumpa, berkenalan dan dapat berbincang. Mereka tambah meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk bernama manusia seluruh penjuru bumi yang berbeza warna kulit, budaya dan bahasa penuturan. Melalui pakaian seragam berwarna putih, mereka hormat menghormati tanpa mengenal pangkat dan kedudukan, tanpa mengenal fahaman politik, tanpa mengenal kaya atau miskin. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mesti bersatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yang ini agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang ketiga, menginsafi tentang kematian. Memakai pakaian ihram serba putih yang tidak berjahit, seolah-olah mengingatkan kita kepada kain kafan yang akan membaluti tubuh ketika nyawa dipisahkan dari jasad. Walaupun kita memiliki pakaian yang berbagai jenama yang bernilai, tetapi kain putih juga sebagai kain kafan membaluti tubuh kita. Demikian juga kedudukan khemah-khemah dengan keluasan kawasan yang amat terhad, berkongsi tempat penginapan, bilik mandi, tandas dan pergerakan yang terhad, mengingatkan kita bahawa suatu ketika nanti kita akan berhijrah ke alam barzakh yang sempit dan ruang yang lebih terhad. Yang keempat, mengingati perhimpunan di padang mahsyar. Perhimpunan pada hari Arafah mengingatkan kita kepada perhimpunan besar pada hari akhirat kelak, apabila berlaku hari kiamat. Padang Arafah yang terbuka luas dan terdedah kepada kemanasan cahaya matahari menggambarkan seolah-olah kita berada di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Di sana tiada khemah, tiada tempat berlindung, tiada penghawa dingin. Setiap individu bergantung kepada amal solehnya semasa hidup di dunia. Ketika itu mereka hanya mengharapkan rahmat dan pengampunan ilahi dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amalannya diterima, dosanya diampun, terlepas daripada azab siksaan api neraka dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semasa di dunia supaya menyediakan sebanyak-banyaknya amal soleh sebagai bekalan bagi menghadapi hari akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok yang ini akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam yang tidak berada di padang Arafah disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah yang dikenali sebagai puasa sunat Arafah. Kelebihannya sangatlah besar, sebagaimana hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah itu akan kirakan atas Allah bahawa mengkifarat, yakni menghapuskan akan dosa tahun yang dahulunya dan dosa tahun yang kemudiannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk berpuasa sunat Arafah pada hari esok sempena 9 Zulhijjah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sukacita diingatkan kepada saudara-saudara sekalian, janganlah ada dalam kalangan kita yang ketinggalan mendaftarkan diri sebagai bakal haji pada masa akan datang, supaya kita mendapat giliran menunaikan fardu haji apabila sampai masanya. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ila al-hajji ya'ni al-fariidah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Bersegeralah kamu menunaikan fardu haji, kerana seseorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku ke atasnya, yakni mati. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk melepasi tahap istita'ah yang diputuskan oleh syarak melalui ketetapan pemerintah untuk menunaikan haji. Wukuf di padang Arafah adalah aspirasi kepatuhan kepada Allah dan perpaduan umat Islam yang perlu berterusan sepanjang zaman, walau di mana dan dalam keadaan apa sekalipun. Umat Islam yang tidak menunaikan haji hendaklah turut serta menghayati gerakan-gerakan ibadah yang dilakukan oleh bakal-bakal haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia, yakni rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أرنا العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor atau melalui Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment UPM. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.